Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri segala rezeki pemberianmu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha memperelokkan ibadat kami kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu yang kami adakan ini pada diriku yang berkongsi ilmu, pada sahabat-sahabat yang menonton. Ya Allah, terimalah ini sebagai amal saleh dari kami, Ya Allah. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari, Ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami berkongsi pahala ini bersama-sama sahabat yang lain. Ya Allah, terimalah amalan yang kami lakukan ini, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami insan yang sentiasa mendengar kebaikan-kebaikan dan berusaha mengamalkannya, Ya Allah. Jadikanlah teguran-teguran yang kami jumpa, kami dengar di dalam majlis-majlis ilmu ini sebagai kekuatan kepada kami untuk membaiki diri kami menjadi hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berkatilah sahabat-sahabat kami, Ya Allah, yang bersama kami dalam majlis ilmu ini, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami secara online dalam majlis ilmu ini, Ya Allah. Himpunkanlah juga kami di dalam taman syurga-Mu di hari akhirat nanti, Ya Allah. Walaupun kami mungkin tidak pernah sempat bertemu di dunia ini, Ya Allah, tetapi kami berukhuwah di dalam majlis ilmu ini, Ya Allah. Himpunkanlah kami di dalam syurga-Mu di hari akhirat nanti, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berukhuwah, yang bersahabat, yang berkasih sayang semata-mata mencari keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami. Kurniakanlah istiqamah kepada kami, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh dengar suara saya jelas? Alhamdulillah. Ustaz kat hotel mana tu Ustaz? Dekat hotel. Ginilah pada duduk koya ginilah. Nak pergi ke hotel sungguh tak siapa-siapa lagi. Kita koya je dulu. Alhamdulillah. Ustaz pun nampak macam duduk tepi laut. Boleh tahan juga tu. Dah saru Ustaz, dekat-dekat je. Allah desaru. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak raikan sahabat-sahabat kita yang dah bersama pada petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang dah bersama, yang dah ada online sekarang. Kalau boleh dengar suara saya dan suara kami dan gambar dapat lihat dengan jelas, tolong tulis sikit di ruangan komen. Tulis tajuk kita petang ni, pahala dalam berniaga. Tulis di ruangan komen, pahala dalam berniaga. Kemudian tag friend-friend kita yang lain. Alhamdulillah. Sekali-sekala kita tukar menu duha. Hari ni menu duha kita tukar kepada menu lepas asar petang. Alhamdulillah. Yang penting
Moga-moga Allah terima segala amalan kita berada dalam majlis ilmu ni. Terima kasih Kak Baizura. Tajuk, kemudian dia tag rakan-rakan. Ustazah Dayah ada juga, Kak Baizura, Kak Roslina. Okay, Alhamdulillah. Kalau boleh, okey, tolong tulis tajuk dan tag rakan-rakan kita. Moga-moga kita sama-sama dapat pahala memanjangkan majlis ilmu. Kita ucap terima kasih kepada pihak City Travel kerana terus menganjurkan majlis ilmu, tak pagi, petang, tak kisahlah bila-bila pun. Okey. Saya tak nak rugikan masa kita. Kita sebagaimana biasa, Ustaz Maisa akan kongsi dulu kita di peringkat permulaan ini. Cuma satu lagi Ustaz, sekejap Ustaz. Saya nak tanya kepada yang sedang menonton sekarang, ada tak yang berniaga? Kalau ada yang berniaga, tolong sebut saya, lepas tu tulis sikit kat komen berniaga apa. Kita nak tanya hari ni secara khusus. Yang membeli tu memang banyak lah. Kita tahu dah yang tukar beli ramai. Ada tak yang menonton petang ni di kalangan yang berniaga? Okey, sambil-sambil tu kita mulakan insya-Allah. Saya persilakan Fadil Ustaz Maisa untuk mulakan petang ni dengan tajuk kita pahala dalam berniaga. Fadhal. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Said Hisham dan juga Tuan Jazli, Puan Siti yang memberi ruang pentas dakwah pada petang ini, serta para peniaga-peniaga sekalian, pada penonton. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati petang kita pada hari ini yang kebiasaan kita buat kuliah duha, tapi ini panggil duha qadha lah, sebab masing-masing pagi tadi kita ada sedikit urusan yang tak mampu kita elakkan, jadi daripada kita batalkan atau tangguhkan, kita lewatkan sikit. Pun begitu, mudah-mudahan tajuk kita ini memberikan kepada kita keberkatan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, tajuk kita Tuan Said adalah pahala dalam berniaga. Baik, kalau kita sebut berniaga, dia adalah satu daripada aktiviti-aktiviti yang tidak akan berhenti, yang dilakukan oleh manusia. Bukan sebenarnya berniagalah akan menjadikan tidak akan ada penganggur. Kerana semua orang boleh berniaga, kecil ataupun besar. Dan Islam amat mencela perbuatan menganggur. Seorang berkata tak ada kerja lah, tu saya duduk rumah, tak ada kerja. Sebenarnya kerja itu bukanlah kita kerja dengan orang, kita boleh create kerja kita sendiri. Dan orang yang berniaga ini yang disebut sebagai amalan yang paling baik. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyul kasbi atsyab, apakah dia cara mencari rezeki yang paling baik, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Seorang bekerja sendiri dan setiap jual beli yang memenuhi syarat penerimaan syarak. Mabrur yakni yang diterima oleh Allah, yang diterima secara syarak. Jadi sebenarnya bila Islam melihat perniagaan itu ialah suatu peluang untuk semua orang bekerja. Satu peluang untuk semua orang jangan menganggur, jangan duduk saja. Bahkan bila kita memukaddimahkan dengan suratul Mulk ayat 15, bila Allah berfirman, dialah Allah yang menjadikan bagi kamu bumi yang mudah untuk kamu terokai. Kataan zalulan, mudah untuk kamu terokai, mudah untuk kamu merentasinya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di setiap ceruk rantaunya. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezeki Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kamu akan dikembalikan. Pertama, Allah Ta'ala nak beritahu rezeki Allah ni berada di merata-rata. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita cari, keluar, famshu, keluar. Kalaupun kita tak nak berlari, Tuan Syed, kita berjalan. Kalaupun kita tidak mau berniaga secara ekstrim, sungguh-sungguh, kita berniaga olok-olok pun kita akan dapat rezeki. Berniaga main-main sambil duduk rumah,
saja kita try, cuba cuba try test macam tu lah. Dropship lah ni orang ni. Kita just main-main je, insya-Allah ada. Sebab tu bila Allah memberi suatu takbir, famshu fi manakibiha, berjalanlah di setiap sudut. Walaupun kamu slow, kamu cuma berjalan, ada rezeki di situ. Wa kulu min rizki, dan kita semua tahu rezeki itu datang dari Allah. Bila rezeki itu datang dari Allah, berarti pertama rezeki itu memang dijanjikan oleh Allah. Memang dijanjikan. Yang kedua, rezeki itu memang ada bahagian kita. Sikit atau banyak ada bahagian kita. Cuma cepat atau lambat, itu satu proses untuk kita sabar dan sebagainya. Dan yang ketiga, bahawa rezeki ini mestilah kita cari rezeki tadi. Kena berusaha cari, keluar cari. Tak boleh kita tunggu. Kita kena cari. Ya, rezeki dijamin, ada bahagian rezeki kita. Dan kita mesti keluar berusaha cari. Kenapa? Bila kita berusaha cari, Tuan Syed, itu akan menjadikan kita bermaruah. Satu. Yang kedua, menjadikan kita aman dan tentera. Bukan bermaksud kalau kita tak cari, rezeki tak datang. Datang juga. Kerana rezeki telah ditentukan. Namun, Allah suruh kita mencari supaya kita mulia. Biar ada maruah. Biar kita akan rasa tenang. Sebab manusia, bila tidak mengambil sebab, maka gangguan akan berlaku. Tapi bila dia mengambil sebab, datang ketenangan dia. Kerana itu Allah Ta'ala jadikan bagi manusia ini untuk mengambil segala sebab. Macam sakit. Bila sakit, kita akan tertanya-tanya bila nak sembuh. Maka dengan kita ikhtiar makan ubat, kita dah nampak satu waktu kita akan sembuh. Kita tenangkan hati kita. Ya, kalau tak ambil ubat pun boleh sembuh? Tak boleh. Mungkin boleh sembuh. Tapi hati kita ni gundah gelana. Maka jangan biarkan hati kita susah. Sebab itu kita diminta bekerja. Dan kalau kita lihat bila Nabi SAW menyatakan, bila Rasulullah menyebut dalam satu hadis bahawa tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. 9/10 rezeki itu datang daripada perniagaan. Wal juz'ul baqi fis sabiyat, dan 1/10 lagi dalam penternakan. 9/10 datang daripada meniaga. Dan 1/10 lagi datang daripada ternakan. Habis tak, orang kerja kerajaan tu tak masuk dalam makna rezeki ni. Maksudnya dari sudut kita katakan bila kita cuba mencari. Bila kita cuba mencari, maka 9/10 datang daripada cara kita berniaga. Sebab itu bila kita lihat dalam Al-Quran, apa kata Allah bila mana kita selesai solat Jumaat? Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita baca surah Jumaat ayat ke-10, kata Allah bila selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah. Apa kata Imam Baghawi ketika mana menafsirkan ayat ini? Kata Al-Baghawi rahimahullah dalam Ma'alimut Tanzil, bila mana dia selesai daripada solat, bila mana selesai menunaikan solat, maka bergeraklah dia muka bumi ini untuk berniaga, litijarah, wattasarruf fi hawaijikum, dan untuk memenuhi hajat kamu. Perkataan intishar maknanya berniaga. Fantashiru, pergi berniaga. Dan berniaga ni jadi hebat. Konsep bila kita intishar, sebarkan maklumat. Kalau dahulu kita kena bergerak ke sana ke sini. Hari ni sebarkan maklumat, intishar. Segala maklumat perniagaan kita. Sebab kadang-kala niaga kita tak untung atau kita tak dapat sebab orang tak tahu pun apa kita jual. Masya Allah. Macam Tuan Syed, orang tak tahu Tuan Syed jual apa. Padahal Tuan Syed saudagar minyak. Apa tu sauda? Kalau orang tahu, kalau Tuan Syed ada 500,000 followers, kalau orang tahu betul. Ada orang tahu tapi ramai yang tak tahu betul. Dia ingat Tuan Syed main-main misalnya. Tapi tahu betul, Masya Allah kalau dapat, kita katakan 10%, 50,000 pembeli, maka satu keuntungan yang besar. Kan itu, bila kita sebut intishar hari ini, kalau dulu kita kena bergerak secara fizikal untuk orang kenal kita. Hari ini maklumat tentang perniagaan kita perlu bergerak untuk orang tahu perniagaan kita. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan Facebook dan sebagainya. Jadi ini asas perniagaan. Dan kita nak sebut, sebab tajuk kita Tuan Syed ialah mencari pahala dalam berniaga. Jadi kita mesti tahu dulu kelebihan berniaga ni. Bila tahu berniaga ini ialah perbuatan yang mulia, disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, bukan merupakan kerja sebahagian para nabi.
Seperti Nabi Allah Shu'aib AS, seorang peniaga. Sebab itu dia tegur kaum Nabi Shu'aib yang terlibat dalam penipuan perniagaan. Mengurangkan timbangan, mengurangkan hak orang lain, merompak dan sebagainya. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan ke Syam. Pada usia 12 tahun lagi Nabi dah buat perjalanan walaupun tak sampai. Pulang semula, peristiwa yang masyhur, bertemu dengan seorang padri yang menyuruh Abu Talib waktu itu bawa balik anak saudara dia kerana bahaya menunggunya. Dan yang kedua, pada usia Rasulullah 25 tahun, Rasulullah pergi berniaga ke Syam yang membawa keuntungan yang besar. Allah didik Nabi SAW dengan perniagaan supaya Rasul dapat bercakap tentang hukum hakam perniagaan dan membuktikan cara Nabi berniaga untung besar. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar ke Syam sudah dikenali sebagai peniaga yang baik, yang jujur. Dan Allah utuskan Rasulullah di dalam umat yang rata-rata hidup mereka berniaga, iaitu orang Quraisy. Sebab Mekah ni tuan saya tak ada hasil apa. Tak ada hasil bumi, tak ada hasil galian, tak ada hasil buah-buahannya. Maka apa yang boleh dilakukan oleh orang Mekah, mereka kalau kita kaji ilmu ekonomi tuan saya, inilah negara yang mengamalkan interport yang pertama dalam dunia. Interport maknanya import export. Dia macam hari kita sebut Singapura, dia tak ada hasil banyak, tapi dijadikan semua produk sampai kat dia, di packaging balik ke, rebranding balik ke untuk dihantar ke negara lain. Atau kadang-kadang produk tu daripada negara yang dia akan hantar balik perniagaan tu ke negara tersebut. Barang tu daripada Malaysia, getah daripada Malaysia, pergi ke Singapura, Singapura rebranding balik atau buat produk, maka dia ekspor balik ke Malaysia. Itu telah dilakukan oleh penduduk Mekah. Mekah ialah waktu itu sebagai pasar yang paling masyhur di semenanjung tanah Arab, bukan dunia. India datang, China datang, mereka sudah mengenali tamadun, Rom datang dan sebagainya. Artinya orang Mekah sudah mengunjungi tempat-tempat ini. Bahkan turun surah Li'ila fi Quraisy menceritakan tentang perniagaan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan perniagaan pada musim sejuk dan pada musim panas. Maka Allah Ta'ala di sini memuji perbuatan orang Quraisy, iaitu berniaga. Mereka berniaga musim sejuk, mereka berniaga musim panas, mereka buat satu perjalanan, trip business. Menunjukkan bahawa Mekah yang dipilih oleh Allah ini lubuk perniagaan. Bahkan kalau ikut statistik zaman tu tuan saya, 80% penduduk Mekah orang kaya. Bahkan kalau kita lihat dalam statistik negara yang rakyatnya berniaga, maka purata rakyatnya akan menghadapi kehidupan yang lebih mudah dan senang. Mereka berniaga. Apa pun. Itu kelebihan perniagaan. Sehingga Umar Al-Khattab berkata, kalau aku tidak berperang pada jalan Allah, aku nak mati berniaga. Bila dibacakan kepada kita ayat Suratul Muzammil ayat 20. Bila Allah berfirman, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di kalangan mereka ada yang bermusafir di atas muka bumi ini bagi mencari rezeki, yakni perniaga. Dan di kalangan mereka ada yang berperang pada jalan Allah. Lalu Allah gabungkan orang yang bergerak untuk berperang dan yang bergerak untuk berniaga. Sehingga kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau aku ni tidak menjadi pejuang ataupun berperang, nescaya aku akan berniaga dan mati dalam perniagaan. Kerana itu Imam Asyuti rahimahullah waktu membicarakan ayat surah Muzammil ayat 20 kata beliau, hazihil ayat aslun fit tijarah. Ayat inilah asal tentang kelebihan perniagaan. Aslun fit tijarah, kelebihan berniaga. Sebab itu hukum hakam dalam Islam, sehingga dalam kitab fiqh ada satu bab khas, dipanggil kitab khas, Kitabul Buyu', kitab perniagaan. Jadi bila kita tahu perniagaan ialah satu cara umat Islam membina ekonomi. Bukan membina kekuatan. Bukan membina pengaruh. Bukan membina, kita katakan, tamadun. Namun, dalam perniagaan ini Islam mensyaratkan 3 perkara. Yang pertama ialah bukan bermakna kita cinta dunia. Jangan melampau mencintai dunia. Itu asas pertama dalam perniagaan. Yang kedua ialah jangan ia melalaikan kita daripada ingat Allah. Dan yang ketiga,
Jangan melalaikan kita daripada melaksanakan kewajiban kita. Baik pada agama, atau pada keluarga kita, atau pada negara kita, atau pada umat kita. Yang pertama, jangan, walaupun kita berniaga besar, kita jangan cinta pada dunia ini. Sebab itu dalam berniaga ni ada untung, ada rugi. Kadang cepat, kadang lambat. Supaya kita, emosi kita sentiasa berubah-ubah. Sebab bila emosi berubah-ubah, kita tak akan sayang sangat. Kalau asyik untung je, kita akan sayang. Macam kita tengok kereta kita Tuan Syed, kadang nampak lawa, kadang nampak tak lawa. Supaya kita tak sayang sangat. Kalau asyik nampak lawa je, kita sayang. Ada hari nampak comok, ada hari nampak macam slow, perlahan. Jadi orang nak pinjam pun kita tak kedekut sangat lah. Ambil lah nak pinjam. Jadi benda dunia ni kita perlu emosi yang berubah-ubah. Kalau kita nampak lawa je, bahaya. Isteri tak? Kalau isteri macam mana? Nampak Isteri sebab dia ada kelebihan lain. Oh, okey. Nampak lawa sama apa lah. Dia ada tanggungjawab lain. Jadi bila kita sebut tentang perniagaan, kita tak sayang sangat harta tadi. Sebab itu kadang-kadang Allah jadikan perniagaan ini untung pada satu zaman, rugi pada zaman yang lain. Ada perniagaan Tuan Syed, dia untung pada zaman tu, dia rugi pada zaman yang lain. Kenapa? Kerana perniagaan ini tidak sesuai dengan zaman. Dia bukan sekadar barang niaga tadi orang minat tak minat, zaman pun sama. Contoh telefon Nokia, dia tak sesuai zaman ni. Sebab dia pakai papan kekunci, bentuk angka nombor, orang nak, semua nak bentuk saya digital. Akhir Nokia yang pernah menjadi syarikat paling besar bankrupt. Di akhir dia bankrupt, yang terjual cuma 200 unit telefon. Sebelum ini jutaan. Kita kata Nokia itu terjual. Dulu kalau zaman-zaman saya sebut Nokia lah. Oh ni Nokia. Dia nama pula Nokia Butterfly. Artinya memang orang tu kira kaya betul lah. Belum lagi Nokia yang lipat macam itu. Geng-geng bisnes pakai. Tapi tak, mana dia sekarang? Tidak ada. Ini menunjukkan bahawa bagaimana suatu perniagaan tak sesuai dengan zaman. Jadi bila kita dah tahu kelebihan perniagaan ini disebut dalam Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan merupakan perbuatan para Nabi, bukan perbuatan para sahabat, bukan para ulama. Ketika mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mensifatkan bagaimana keadaan masyarakat Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim. Sahabat Rasulullah semuanya bekerja sendiri. Itu asal pertama, kerja sendiri. Fal ansar ahlu nakhilin wa zar'in. Orang Ansar, mereka ini pakar-pakar pertanian. Wal muhajirun ahlu tijarah was safaq bil aswaq. Dan muhajirin, mereka ini para peniaga, para pedagang yang bijak di pasar-pasar. Wa kibarus sahabah, dan sahabat-sahabat besar, kanu yumarisuna tijarah. Kebanyakan mereka berniaga. Allahu Akbar. Baik, jelas kita. Dan kita, tuan-tuan, masalah kita, orang beritahu seolah-olah perniagaan ni asal daripada Cina. Cina pandai berniaga. Ini satu kesilapan yang serius. Kalau kita baca tamadun Cina, Tuan Syed, Cina bukanlah pendapatan di perniagaan, tapi pertanian. Tapi bila datang saja orang Islam ke China, berdakwah pada zaman Sa'ad bin Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi pada pentahqiq menyatakan Sa'ad bin Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, dan kubur beliau lah yang berada di Guangzhou. Bukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana pada tahqiq melihat Sa'ad bin Abi Waqqas dikebumikan di Madinah, di Baqi'. Walaupun kalau kita pergi kat Guangzhou, dia kata ini kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi secara sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dia meninggal wafat di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia tidak terlibat dengan konflik antara Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Hamzah pergi ke China, dan daripada situ orang Cina mula mempelajari perniagaan daripada orang Arab. Kan orang yang pandai berniaga ni orang Arab. Cukup kita Rasulullah dibangkitkan dalam kelompok peniaga. Bukan Rasulullah sendiri berlatar belakang kan peniaga. Abdul Muttalib, Abu Talib, Abbas seorang peniaga. Jadi China atau Cina belajar daripada orang Islam. Kalau kita baca sejarah, dia kata belajar dengan orang Arab. Sebab banyak pengkaji sejarah barat cuba untuk menafikan Islam dengan menyebut Arab. Belajar dengan Arab. Supaya tak nampak unsur agama. Sedangkan kita tahu Arab tidak ada nilai sebelum datang Islam.
Tapi bila datang Islam, maka Arab dia nampak hebat. Namun pada penjajah cuba menulis sejarah dengan berkata ini sejarah negara Arab, bukan sejarah Islam. Mereka mengatakan ini empayar Arab, bukan empayar Islam. Jadi kita lihat bagaimana China belajar berniaga daripada orang Islam sehingga mereka mula menjadi bangsa peniaga yang hebat. Dan sebenarnya kita umat Islam mempunyai asas dan panduan tentang perniagaan yang lengkap. Daripada zakatnya sampai tata caranya semuanya ada. Maka kita lihat bila para ulama terlibat dengan perniagaan yang pelbagai sehingga menjadi nadi kekuatan ekonomi Islam. Cukup kita tahu tentang bagaimana peranan pelabuhan Melaka menjadi nadi kekuatan ekonomi umat Islam bahkan ekonomi dunia. Sehingga diakui oleh Portugis, diakui oleh Belanda. Yang ketika itu dianggap sebagai kuasa besar di lautan. Dan diakui oleh Inggeris. Sehingga kita bayangkan semua kuasa-kuasa besar datang ke Asia Tenggara dan secara khusus ke Melaka. Semua kuasa-kuasa besar yang ketika itu, baik Inggerisnya, waktu itu Amerika belum wujud dan saya. Waktu Melaka ada ni, Amerika tak ada apa, orang Indian dia. Melaka dah ke depan sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca, bahasa utama perniagaan. Orang cakap broker Melayu Melaka untuk berniaga di Melaka. Cina cakap broker Melayu. Macam hari ni kita cakap broker English lah. Semua cakap English. Broken campur-campur. Broken tidak lagi dianggap sebagai mengaibkan dalam bahasa untuk menyampaikan maksud. Baik, jadi kita tahu kelebihan berniaga. Kita masuk sesi yang berikutnya tentang bagaimana mencari pahala dalam perniagaan. Wallahu a'lam. Okey, tadi Ustaz sebut tentang kelebihan berniaga dan Ustaz boleh kita sebut juga, boleh tak kita nak katakan antara besarnya kelebihan berniaga ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa para peniaga yang benar dan jujur, macam mana hadis dia tu Ustaz? Bersama para nabi, maknanya hebat. As-sadiqul amin. Mungkin Hadis orang maknanya kelebihan hadis tu. Mungkin Ustaz boleh urang sikit sebelum pergi ke pahala tadi. Dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah kata apa? At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Peniaga yang benar, yang amanah. Benar dan amanah bersama para nabi, para siddiqin pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tajirul aminus saduq al-muslim ma'asyuhada. Peniaga yang amanah, yang benar dan yang Islam. Orang kafir tak masuk. Yang Islam bersama dengan orang-orang yang mati syahid yaumul qiyamah. Riwayat Ibnu Majah. Dan riwayat Tirmizi menyebut para peniaga akan bersama Nabi, para siddiqin dan juga orang mati syahid. Dan riwayat Ibnu Majah menjelaskan itu peniaga Islam, tak masuk peniaga kafir. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dua sifat. Yang pertama sifat as-saduq, yakni sifat benar. Sifat benar tadi menjadikan peniaga tidak bersumpah palsu, tidak bercakap bohong, tidak menipu barang-barang tadi dengan pelbagai bentuk penipuan yang mereka namakan hari ini sebagai ilmu marketing. Maka mereka ini benar, tidak berbohong. Dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW keluar di masjid, lalu Nabi menyatakan, ya ma'syarat tujjar, wahai sekalian para peniaga. Lalu para peniaga kata, ya Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, inna tujjar yub'athuna yawmal qiyamah fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaq. Wahai sekalian pada peniaga, kamu semua nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak bersama dengan orang jahat-jahat. Sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah meniaga itu dibenarkan, dihalalkan oleh Allah? Nabi kata, betul. Tetapi ia khas untuk orang yang bertakwa pada Allah, wa barra, dan yang kita katakan suka buat kebaikan, wa sadaq, dan benar. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, bala walakinnahum yahlifuna faya'thimuna wa yuhaddithuna fayakdzibun. Yang menjadikan para peniaga dibangkitkan bersama orang-orang jahat dan celaka kerana mereka suka bersumpah. Lalu mereka berbohong. Mereka bercakap, lalu mereka menipu. Jadi,
Memang tadi disebut kelebihan orang meniaga bersama Nabi. Sehingga kita bila nak meniaga, tuan Syed, biar niat tu ada, nak bersama Nabi. Bukan Nabi seorang, Nabi. Dan nak bersama dengan para siddiqin. Kenapa disebut para siddiqin? Kerana percayanya rezeki itu datang dari Allah. Dan bersama para syuhada. Kerana orang meniaga ni penat, tuan Syed, letih. Sebagaimana letihnya orang-orang berperang. Kejar sana, kejar sini, kejar. Ialah dia 4 pagi dah kena bangun. Orang meniaga. Orang tak meniaga pukul 8 pagi boleh bangun lagi. Orang meniaga masak sarapan pagi. Pukul berapa dia bangun? Pukul 4 pagi. Masak-masak. Saya ingat pengalaman mak saya jual sarapan pagi. Saya ni alhamdulillah tuan saya jenis mudah terkejut tidur. Tapi bila mak saya bising kat dapur tu pukul 4 pagi sebelum subuh, saya bangun. Saya akan temam mak saya akan masak nasi lemak, bungkus nasi lemak. Lepas tu dengar azan subuh, mak saya akan berlari ke surau, gerak ke surau, saya pun ikut, pergi solat. Lepas tu balik solat subuh, terus buka kedai, berniaga. Bila tak habis jualan pagi, tak abang pergi lelong satu kampung sini. Sampai habis. Kadang-kadang saya petang-petang mak saya akan buat kopok lekor, letak dalam baku, pergi jual. Nanti setiap RM1 kita akan dapat 10% atau 20%. Jual kopok. Kita tengok penat orang meniaga ni, dia macam syuhada. Masuk dia sebut syuhada macam mana? Dia sentiasa bergerak. Jadi penat. Tuan Syed pun tahu ada pengalaman penat dia macam mana. Nak post sana, nak post ni, kerja berjebak post. Semua orang meniaga tahu penat. Maka kerana itu akan dibangkitkan bersama para syuhada. Ya Allah. Kemudian syuhada tu penat. Dan bersama siddiqin, sebab orang siddiqin ini mereka yakin rezeki datang daripada Allah. Bersama para nabi kerana mereka bercakap benar, maka itu sifat nabi. Kerana mereka amanah, maka itu sifat nabi. Dan kerana mereka itu orang yang sentiasa buat baik, itu sifat para nabi. Maka 3 kelompok paling mulia kerana pengorbanan paling mulia ada pada para peniaga. Bukan peniaga seorang menghimpunkan semua. Sifat nabi ada dalam diri dia, sifat siddiqin ada dalam dirinya, sifat syuhada ada dalam diri dia. Hebat. Sebab itu ruang pahala dia banyak. Bagaimana ruang pahala orang yang kita sebut sebagai meniaga? Pertama, ruang untuk dia bersedekah setiap hari. Saya bayangkan setiap kali dia meniaga, dia kurangkan sikit, yes, 1%, 2%. Dia lebihkan sikit, 50 gram, 100 gram. Ya, ruang sedekah dia. Setiap kali pelanggan datang, 1000 pelanggan, 1000 orang dia boleh sedekah. Berapa ni cik? RM10, 9%. Tak apa, RM10.50 je bayar. Atau ni gini, harga dia RM10.50. Tapi kalau ambil 2, RM20 je. RM1 potong, dia sedekah lagi. Maka dia kena niat lah pengurangan tadi kerana sedekah. Oh boleh kau gitu Sai? Boleh, dia kena niat pengurangan tadi untuk tujuan sedekah. Bukan pengurangan tadi untuk tarik pelanggan. Kalau tarik pelanggan, maksud lain. Dia niat untuk sedekah pada itu. Oh. Dan setengah mereka bersedekah dengan cara pulangkan duit. Okay, dia ambil dulu, katakan satu RM10. Tahu saya, atau satu RM11. 2 RM22. Dia ambil RM22, dia ambil, ni RM2 saya nak bagi kat awak. Ini akan sedekah. Maka lihat, pahala dia setiap hari. Sama ada dilebihkan atau dikurangkan, maka dia ada nilai sedekah. Sebab itu Nabi SAW bila Nabi pergi ke pasar, Nabi ajar peniaga supaya bila meniaga, lebihkan. Nabi kata zin wa arjih. Timbang serta lebihkan. Lebih tadi niat untuk dia bersedekah. Bayangkan kalau orang meniaga kat pasar, 100 orang beli ikan dia, setiap kali letak skedul dia pun lebih seekor. Tuan saya bayangkan setiap 100 orang seekor, dia dah derma 100 orang. Masya Allah, yang tak boleh dibuat oleh orang lain. Orang macam saya tak meniaga, mungkin saya datang seminggu sekali hari Jumaat masuk duit dalam tabung. Ataupun kalau ada kuliah-kuliah pagi saya masuklah sikit RM1, RM2. Tapi dia tak melibatkan ramai orang. Jadi bila kita diskaunkan dia, bila kita combinekan harga dia, bila kita kurangkan dan sebagainya. Dan bila kita bagi free gift, kita niatkan sedekah. Kita bersedekah lagi. Beli 2, saya bagi free gift. Ini sedekah saya. Betul, ini ruang sedekah banyak. Sebab itu orang niaga ni Allah jadikan keuntungan dia berkali ganda berbanding orang kerja-kerja biasa ni. Itu nak tengok orang boleh pakai kereta besar ni, orang meniaga lah. Macam Tuan Syed, boleh lah. Orang kalau kerja dengan orang ni payah sikit lah. Orang kata tak boleh. Sebab kita macam tak bergerak. Dia statik. Kalau saya gaji RM2,000 sebulan, dia statik RM2,000. Orang meniaga tak? Dia tak statik. Dia naik-naik betul. Dia turun betul.
Tapi sebenarnya orang berniaga ni faktor untuk dia rugi itu lebih minimum berbanding orang yang kerja lain. Kalau dia tahu sudut mana. Sebab orang berniaga ni dia ialah orang yang kreatif. Dan dia orang yang sentiasa boleh ubah, fleksibel. Contoh saya ada seorang orang kaya lah. Dia bila perniagaan dia tak berapa laku, dia pun ubah. Dia berniaga topeng pula. Automatik dia untung. Dia cepat. Niaga emas lah. Oh, emas lah. Masya Allah. Dia cepat mengubah permintaan pasaran. Yeah. Orang berniaga ni dia ada semua kemudahan itu. Dia dah ada marketing, dia dah ada orang bawah, dia ada semua. Dia cuma ubah cara dia, ubah produk dia dah ada kepercayaan orang. Kalau Tuan Syed dah percaya satu benda, produk apa pun orang percaya. Sebab sebenarnya peniaga ni, orang bukan percaya pada produk, orang percaya pada orangnya. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut tentang sifat orang berniaga, bukan sebab sifat produk yang diniaga. Nabi SAW sentiasa tekankan sifat orang berniaga, bukan sifat barang yang diniaga. Kerana bila sifat orang berniaga itu memang diyakini betul, amanah, maka orang apa pun berniaga dia orang beli. Tuan Syed berniaga apa balik, orang beli. Tuan Syed berniaga baju, orang beli. Jubah, orang beli. Kalau hari ni orang base pada populariti. Siapa yang popular, dia boleh berniaga. Dan banyak syarikat nak taja orang popular untuk review produk dia. Tapi saya kata popular itu ialah satu sifat yang sementara. Tetapi kalau seorang tadi yang memang sudah berada dalam populariti yang baik, lalu dia mengamalkan sifat yang Rasul sebut ni, sifat benar dan amanah, itu yang menjadikan dia kekal lama. Orang tahu kalau produk dia. Dan tuan lihat setengah-setengah produk untung dalam ketika mana kita cerita pasaran yang hari ni setengah pasaran ternak, tapi ada orang yang untung besar. LV dia menjadi orang paling kaya di dunia sekarang. Mengatasi pemilik kereta Tesla, Elon Musk, mengatasi Jeff Bezos. Dia bila dia LV ni kita kenal bagnya, pakaian tadi pinjam LV daripada Perancis. Kenapa? Kepercayaan orang pada produk dia. Bukan sekadar mutu, dia dapat jual balik dengan harga yang lebih baik. Maka dia pun melonjak naik ketika mana pandemik ini. Akhirnya dia jadi orang terkaya di dunia dengan anggaran kaya hampir 200 bilion dolar USD. Mengatasi Elon Musk, pemilik Tesla yang Tesla jatuh. Dan juga Amazon juga rugi dalam beberapa hari bilion. Jadi di situ kita lihat bagaimana kita katakan orang lebih melihat bukan lagi produk, percaya pada benda tu, pada orangnya. Bila orang tu dipercaya memang dia mahir, dia pakar, apa pun dia buat orang akan terima. Baik, kita sebut lagi pahala dalam keadaan kita berniaga. Orang berniaga, Tuan Syed, dia boleh atur masa dia sendiri. Maka dia dapat melazimi solat jemaah, melazimi madrasah ilmu. Sebab orang tak atur masa dia atur. Di situ dia dapat pahala yang banyak. Itu kalau Tuan Syed berniaga, Tuan Syed boleh cuti sendiri. Tuan Syed boleh arrange sendiri, adjust sendiri. Kita boleh bergerak banyak tempat. Maka sebab itu bila kita lihat seorang yang berniaga ini, bila masa dia agak fleksibel, di situ dia boleh buat pahala banyak. Dia boleh hadir menuntut ilmu sekian-sekian. Dia kalau dengan keluarga dia boleh jaga silaturahim dengan baik. Dengan syarat dia pandai uruskan masa dia. Tapi kalau kita kerja kerajaan, Tuan Syed, walaupun kita pandai urus masa, tunggu cuti sekolah lah. Macam mana pun kita pandai urus masa, terpaksa tunggu cuti sekolah. Terpaksa tunggu cuti umum, terpaksa tunggu hari merdeka, barulah kita merdeka. Terpaksa tunggu adalah orang-orang besar mati untuk kita cuti. Oh, susah cuti kita. Jadi kita dari sudut ruang ibadat kita bukan tak ada. Kita terikat masa dengan orang lain. Orang kalau berniaga, dia boleh. Masa tadi agak fleksibel. Sebab tu dia boleh bertemu lebih ramai dengan orang luar berbanding orang yang kerja sendiri atau orang kerja dengan orang. Orang berniaga, Tuan Syed, dia boleh jumpa ramai orang. Jumpa ramai orang, dia akan dapat timba banyak ilmu. Sebab orang yang pengetahuan luas ialah pada peniaga. Sebab dia bergerak, dia tengok orang, dia banyak benda dia dapat. Pengalaman-pengalaman baru dia dapat. Sumber-sumber ilmu baru dia dapat. Ketika mana dia Google ini banyak perkara yang dapat dia buat. Maka itu pahala orang berniaga, masa dia.
Yang ketiga Tuan Syed, kita sebut ada sedekah dan perniagaan masa. Yang ketiga ialah bila seorang berniaga, dia dah niat untuk memenuhi keperluan orang fardu ain dan ataupun fardu kifayah. Seperti Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ihya tentang seorang berniaga dia pula ada satu niat untuk melaksanakan fardu kifayah. Itulah pahala. Tuan Syed nak buat akikah, siapa nak siapkan kambing? Saya siapkan. Maka saya dapat menyempurnakan ibadat Tuan Syed. Tuan Syed nak pergi umrah, saya siapkan cara nak pergi umrah. Tuan Syed nak pakai kain ihram, saya siapkan kain ihram, peralatan. Jadi saya telah memenuhi tuntutan fardu kifayah, lihat pahala. Sebab itu kita mesti masuk dalam perniagaan yang mana umat Islam amat memerlukan benda itu. Produk-produk yang Islam perlu. Umpamanya, kita katakan makan minum. Perlu. Terutama dekat mall, dekat airport. Yang banyak kedai-kedai kafe. Kalau saya pergi ke LCC ataupun pergi airport lah, KLIA. Berapa kedai Islam sini? Jangan kata food court, kita naik tingkat 5 balai pelepasan. Kita nak cari kedai Islam Tuan Syed. Mungkin kita jumpa KFC. Tapi mana kita katakan orang Islam yang boleh berniaga? Sebab tu saya pernah cakap dengan beberapa orang, sahabat-sahabat korporat. Saya kata, buka lah restoran dekat tempat sibuk, macam pasar, macam mall, macam airport. Buka. Kalau buka, maka ini yang menjadikan orang Islam memenuhi fardu kifayah. Tuan Syed bayangkan kita, Tuan Syed selalu driver. Kalau Tuan Syed nampak kedai Muslim makan, Allah seronok kita Syed. Sebab orang yang biasa travel ni orang tak kira duit. Orang dah tak kira orang yang kita kata mampu lah. Mampu. Sebab kalau saya pergi, dulu saya kerap jugalah travel, huduh-huduh ni kerap jugalah travel. Bila kita nak cari mana kedai Muslim, jadi saya lebih gemar makan KFC. Kalau pun ada misalnya saya tak nampak macam di kedai Muslim, cuba menunjukkan image international. Yang kita tahu dia ni jual itu, jual ni, kita tak tahu, tak berapa nak meyakininya. Bayangkan kalau ada orang Islam berfikir tentang fardu kifayah itu. Kadang-kadang kita sembahyang bagus, ibadat bagus, tapi time makan biskut orang kafir buat. Allahu Akbar. Itu fardu kifayah. Kadang-kadang Tuan Syed, PA sistem kita di masjid di surau, yang buat ni orang kafir buat. Yang tu kita jarang jumpa orang Islam di setengah tempat. Saya tak kata tak ada, kita jarang jumpa. Akhirnya lihat mic untuk kita lawankan apa orang kafir kena baiki. Tidak baiki, tak azang lah kita. Maka di situ kita lihat bagaimana berniaga dapat pahala bila kita berniaga tadi bagi memenuhi fardu kifayah. Maka setiap orang fikir apa yang fardu kifayah dalam perniagaan dia. Yang orang Islam perlu benda tu. Bukan kalau tak ada orang Islam berdosa kita. Makanan fardu kifayah. Saya sebut makanan. Ini fardu kifayah. Sebab orang Islam bekerja dan sebagainya. Yang kedua, bila kita sebut dalam bab pakaian kita. Itu fardu kifayah untuk menutup aurat. Kilang-kilang kain atau sebagainya. Dan yang ketiga, saya yang berkaitan dengan bahan-bahan mentah. Ayam, daging. Bila kita lihat, kita orang Islam, saya tahu, supaya pandangan saya, tuan saya bukanlah peniaga yang bijak. Bukanlah ada pengalaman. Tapi saya cuma fikir, mudah-mudahan apa yang saya fikir ini betul. Kita nak menghadapi sekarang AP. Daging ni tuan dia masuk dengan gunakan AP. AP ni ramai orang Melayu ada AP. Tapi begitulah, AP ni kadang-kadang dikuasai oleh non-Muslim. Ayam ke, daging ke. Jadi bukan syarikat ternak ayam terbesar di Malaysia milik orang kafir. Ada beberapa syarikat ayam milik orang kafir melainkan ayam mas milik orang Islam. Yang lain kafir. Jadi saya nampak bagaimana kita nak menghancurkan monopoli ataupun mengimbangi monopoli daging import dan juga ayam. Ialah dengan cara kita menggunakan satu bentuk ekonomi kendiri dan ekonomi yang bersifat kita sama-sama membina sama-sama secara masyarakat, kesedaran masyarakat. Umpama kalau setiap orang beli ayam, seorang ada beli kambing, beli lembu secara sedikit untuk kurangkan kebergantungan, maka dia dapat menjaga harga pasaran daging dan juga ayam. Umpamanya kalau ada orang Islam mula berjinak-jinak dalam peternakan, lalu kita pun support dia, maka ini mengurangkan pergantungan kita kepada mana-mana bukan Islam. Jadi kalau setiap orang Islam berfikir untuk mewujudkan jaringan perniagaan yang hebat, dulu kita ada BMF. BMF bila dikeluarkan
kerana sentimen politik. Kita tidak mahu sesuatu produk kerana sentimen politik atau sentimen bangsa, tak nak. Kalau kita tahu produk ni, cara ni akan tak tahan lama. Dan kita tidak mahu benda ni digerakkan oleh orang politik. Orang politik ni kesedarannya lebih kesedaran bersifat bermusim. Kita tak nak. Kita nak datang daripada kesedaran beragama kita. Tak kira kita pegang parti mana pun, tapi kesedaran agama kita. Satu-satu negara Islam yang menguasai ekonomi kerana perniagaan, dan saya tahu negara apa. Itu negara Bosnia Herzegovina. Negara Bosnia, perniagaan. Dia itu minyak, kerana minyak dia conquer ekonomi. Dia tak wujudkan satu bentuk perniagaan. Dia kerana dia conquer bahan mentah. Seperti Qatar, Emirates, Saudi, dia conquer. Dia tak berniaga. Dia conquer bahan mentah. Dia ambil bahan mentah, maka dia pun okey. Bila minyak jatuh, dia orang ada masalah. Dia tak macam negara yang asas pada perniagaan. Bila masalah itu, dia akan ubah produk. Dia akan ubah bahan. Ni bila minyak jatuh, kita tak boleh buat apa. Orang geng-geng minyak terpaksa berhenti. Orang berniaga dia tak perlu berhenti. Dia cuma ubah produk dia. Dia tak laku jual mi kari, dia jual mi soto. Dia tak laku jual kacang, maka dia mungkin boleh jual benda lain pula. Carrot goreng ke, kacang goreng tak laku, carrot goreng contoh. Benda yang sama, di alatan yang ada, tenaga kerja yang sama, cuma ubah produk dia. Ubah packaging dia dan lain-lain. Dengan cara tu dia, sebab tu saya nampak orang berniaga dia tak boleh berhenti, dia tak boleh pencen. Dia tak boleh pencen dengan maksud kerana tak ada kerja saya pun pencen. Ada banyak benda boleh berniaga. Berbanding dengan orang kerja pada sektor yang bukan bersifat perniagaan. Jadi bila Bosnia Herzegovina, purata 80% penduduknya ialah berniaga. Dan berjaya menguasai ekonomi, dan itulah punca berlakunya perang Bosnia. Kita kemarin dengki orang kafir terhadap orang Islam yang menguasai perniagaan. Akhirnya orang Serbia, mereka ni terdiri daripada golongan yang berhutang dengan orang Bosnia. Berlakulah apa yang kita tengok tahun 90-an, pembunuhan besar di Srebrenica dan sebagainya, kejahatan Serbia, dan ada 3 puak, orang Islam Bosnia, orang Kroasia dan juga orang Serbia. Maka berperang, akhirnya terbentuk 3 negara. Tapi ia berpunca daripada penguasaan ekonomi umat Islam. Jadi kita lihat ini dia pahala yang kita boleh buat. Pahala sedekah yang berterusan. Masa yang lebih tersusun untuk kita buat ibadat. Dan juga fardu kifayah yang kita boleh tegakkan dengan perniagaan-perniagaan yang macam-macam. Maka umat Islam perlu memikul tanggungjawab itu dalam fardu kifayah. Maka kalau mereka berjaya, saya yakin sebab umat Islam kita ada kelompok yang tegar dalam menyokong ekonomi Islam kerana mereka memahami hukum. Purchasing power. Ya, mesti ada. Di Malaysia lebih kurang 70%. Bahkan di seluruh dunia, kita ada lebih kurang 2 bilion kekuatan ekonomi umat Islam. Dia punya consumer ataupun pengguna. Wallahualam. Allahu Akbar. Seronok dengar petani Ustaz. Secara umum Ustaz bicarakan berkenaan dengan perniagaan. Bahkan Ustaz, kalau nak kira antara cara buat pahala dalam berniaga ni, yang City Travel sendiri yang berhak beri contoh pada kita pun sangat-sangat jelas dah. Dalam City Travel ni berniaga, mereka Ustaz sebut tadi, divert bentuk-bentuk bisnes, buat parcel, buat limo. Bahkan antara bentuk pahala yang dibuat oleh City Travel, anjur majlis-majlis ilmu, subhanallah, bagi tawaran, galakkan pula pada para penonton. Ni, 1 Ramadan akan diumumkan hadiah termomik penonton wanita, dan 1 Ramadan akan diumumkan hadiah motosikal oleh City Travel. Tapi hanya kepada penonton yang komen di page City Travel sahaja. Cuba tulis sikit di ruangan komen sekarang. Siapa sedang menonton di page City Travel? Cuba tulis, saya menonton di page City Travel. Cuba tulis kat ruangan komen. Sebab saya yang keluar kat saya ni menyeluruh semua komen. Di page saya, di page Pusat Talaki, kan? Okey, Ustaz. Ustaz ada sebut tadi, dan sahabat-sahabat kita ramai yang kata kali pertama dengar. Mungkin baru tercetus. Ustaz kena tolong ulas sikit lagi tentang kalau dia bagi diskaun dengan niat sedekah.
dia ketika dia beri diskaun, dia niat sedekah. Ataupun benda tadi Ustaz kata satu diskaun, satu lagi free gift. Dia ni niat Ustaz, dia niat diskaun. Diskaun tu dia nak tarik pelanggan lagi, ataupun dia offer supaya pelanggan beli banyak, ataupun dia offer free gift supaya pembeli beli. Tapi Ustaz sebut tadi boleh juga niat sedekah. Jadi benda tu boleh ke tidak jalan seiring? Cuma sekejap Ustaz, sekejap. Ustaz jangan jawab lagi. City Travel juga nak hadiahkan buku ni juga petang ni. Untuk siarah hari ni, buku 20 checklist akhlak kepada 10 orang penerima. Jadi pihak City Travel sila tulis komen di page City Travel, saya nak buku 20 checklist akhlak. Kemudian doakanlah sikit untuk City Travel. Tulis doa sikit untuk City Travel. Tulis saya nak buku 20 checklist akhlak di page City Travel saja. Dan penerima akan dipilih dari page tersebut. Ustaz, tadi dia niat beri diskaun supaya orang beli banyak. Dia niat beri free gift supaya orang beli. Tapi boleh juga ke nak niat dua sekaligus macam Ustaz kata tadi. Kira kalau kita lepas ni niat sedekah sekali. 2 in 1 boleh? Baik, perniagaan ni ada dua Tuan Syed. Pertama berniaga dengan manusia, yang kedua berniaga dengan Allah. Berniaga dengan manusia dan berniaga dengan Allah. Bila kita sebut berniaga dengan manusia, maklumlah semua urusan kita cuma fikir keuntungan bersifat material lah. Manakala bila kita berniaga dengan Allah, di situ bermula niat kita berniaga, cara kita yang mungkin berbeza, dan juga keyakinan kita yang kuat, yang teguh. Kita berniaga dengan Allah. Kita yakin Allah Ta'ala tak akan kurangkan apa pun kita. Oleh sebab itu saya pandangan memang harus seorang dia macam contoh solat duha, saya ambil contoh. Orang solat duha supaya dia murah rezeki dan dia pun nak pahala. Boleh tak? Boleh. Dia boleh solat duha untuk dia murahkan rezeki dia. Dia pun solat kat kedai dia, mudah-mudahan murah rezeki. Sebab memang kebaikan akan menambah rezeki. Tetapi saya nak ambil yang lebih utama. Bila saya terus niatkan ia sedekah. Saya bukan ini cerita di sini. Memang saya nak sedekah. Ini sedekah saya kepada pembeli yang beli banyak, saya akan sedekah sebahagian. Kadang-kadang kita cuma maklum kalau sedekah tu bersifat nak bagi fakir miskin lah. Setiap jualan RM1 kami potong untuk rancangan sama mula untuk fakir miskin ini. Kita nak buat terus. Memang saya siapa beli dua, saya akan sedekah sebahagian. Saya akan sedekah sikit. Ini tuntutan sosial saya. Untuk saya memudahkan orang mendapatkannya. Sebab itu bila kita lihat hadis Nabi menyebut, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika mana dia menjual, ketika mana dia membeli, ketika mana dia meminta hutang ataupun membayar hutang. Maka dia bersifat samhan. Samhan, dia dah bila mana dia berlaku baik tadi, dia dapat pahala dah. Tapi dia nak niatkan, memang saya nak bentuk ini sedekah. Dia orang nak beli, tak nak beli, saya akan sedekah. Tapi kalau dia nak gabungkan niat pun harus. Dia pun nak tarik pelanggan, dan bersama dia pun nak sedekah. Maka tak ada masalah apa-apa. Cuma memang dia letak niat asas tu penting. Asas dia memang dia nak sedekah. Maka itu saya rasa lebih menguntungkan. Sebab bila kita niat ikhlas, Tuan Syed, dunia tu datang tunduk kat kaki kita dengan mudah. Berbanding kita macam sebab itu cuma bila kita berniaga dengan Allah, kita kena ada keyakinan tinggi dan sabar dengan tempohnya. Allah akan uji, kita yakin. Kita dah berniaga dengan Allah. Sebab itu ada orang tanya pada seorang ulama, saya ni nak berniaga, nak berbisnes sedekah, boleh tak? Macam mana berbisnes sedekah? Dia tahu bila sedekah akan dapat 10 kali ganda. Sehingga 700 kali ganda. Maka cara investment saya semua sedekah, saya akan dapat balik. Dan saya yakin benda tu. Apakah boleh? Dia tanya pada ulama. Ulama kata boleh. Tapi dia ada syarat. Pertama, kamu tidak mensyaratkannya pada Allah. Ya Allah, aku dah sedekah 100, kau kena bayar 100,000. Mensyaratkan dipanggil su'ul adab. Tetapi kalau dia meyakini bahawa memang Allah akan balas 10 sehingga 700 kali ganda. Meyakini. Yang kedua, dia bersabar dengan tempohnya. Maka silakan. Silakan. Maka sebab itu saya nampak umat Islam ada sesuatu yang orang kafir tak ada, iaitu sedekah dalam perniagaan. Cuma pertama perlu yakin akan balasan Allah tu akan datang. Yang kedua kena sabar tempoh dan waktunya. Tuan Syed katakan Tuan Syed berniaga.
Orang ambil buku Tuan Syed 10, saya akan bagi 1, 2. Yakin insyaAllah ada. Ni tak akan, walaupun kata nampak Zohim macam burn RM20, contohlah. Tapi tak, inilah yang akan mendatang kebaikan yang banyak pada saya. Allah. Bukan keberkatan penulisan saya dan sebagainya. Produk pun sama, kita memang nak bagi. Dan kalau kita tengok orang tu tak berapa senang, kita pun kurangkan sikit supaya dia mampu beli. Atau kita mudahkan cara pembayaran, boleh. Awak boleh bayar 2 kali, 3 kali. Kita yakin pada Allah walaupun kita tengok watak dia ni tak boleh ambil Ustaz. Tak, kita yakin pada Allah benda ni. Sebab kita pun nak beri kebaikan yang kita ada. Sebab orang Islam tak akan berniaga melainkan benda-benda baik. Itu asal orang Islam berniaga. Kita tak berniaga benda tak baik, Tuan Syed. Benda buruk lah, benda busuk, jauh sekali benda yang rosakkan akal, yang rosakkan jiwa. Benda-benda baik. Maka kita nak, sebab bila kita bersedekah, kita kena beri yang baik. Maka barang yang kita jual ni yang baik. Lalu kita terhasil dapat pahala yang terbaik dalam memberikan pada manusia yang baik-baik. Sebab itu kita yakin, dan perniagaan kita dengan manusia, kita sedang berniaga dengan Allah. Cuma keyakinan kena tinggi, sabar juga kena tinggi. InsyaAllah perniagaan dunia kita menjadi perniagaan dengan Allah Ta'ala. Allah yang akan jamin keuntungan kita, Allah menjamin keberkatan perniagaan kita. Biar setiap perniagaan kita akan bertahan sampai ratusan tahun. Itulah keberkatan jariah cara struktur syarikat kita umat Islam. Wallahualam. Ustaz, bila Ustaz kata infak sedekah tadi tu, saya Ustaz pun tahu, sahabat-sahabat penonton ni pun tahu saya duk berniaga Batu Saudak Ustaz. Saya adalah ejen. Jadi ada seorang ejen saya ni laju di Pulau Pinang Ustaz, di Pulau Pinang. Dia minta restock semua, top up semua stok 30, 40, 50 botol laju di Pulau Pinang. Saya kata laju berniaga buat macam mana? Dia ejen kita. Dia kata, Ustaz, saya ni setiap kali saya ambil stok dengan Ustaz saya, siapa aja stok, saya niat nak bagi hadiah ke guru-guru dia. Dia ada guru dia ada ustaz-ustaz yang dia duduk belajar ngaji Quran, yang dia pergi dengar kuliah. Dia kata setiap kali stok sampai, dia ada niat nak dihantar ke guru dia, hadiah. Dia kata baru je niat, tak hantar lagi. Pok orang order dengan dia 5 botol, 6 botol. Dia kata, lah, ejen lagi banyak sedekah ada toke kena ku. Okay, cara dia. Toke kena ku. Ejen lagi banyak sedekah. Dia kata saya dah mula insaf dah dengar gini. Subhanallah. Jadi dia kata Ustaz, bila dia niat je nak hantar ke guru Quran dia tak hantar lagi, dia kata. Order dah banyak sampai kat dia. Saya kata, ya Allah, saya kena ikut awak lah. Ni kalau kita tengok orang kafir, Tuan Syed, dia sentiasa namakan ia promosi bagi percuma. Kata kita buat promosi itu menjadi sedekah. Kita nak sedekah. Sedekah itu yang akan menjadikan, dia akan menjadi 3 dalam 1. Dia akan jadi promosi, dia akan menjadikan kita, hati kita tak cinta dunia dan mewujudkan hubungan dengan manusia banyak. Sebab benda tu mana-mana orang berniaga, dia mesti buat promosi nak kenakan barang. Tapi kita niatkan, kita bukan promosi, kita nak sedekahkan untuk produk pertama kita ni. Beri korang ni, beri korang tu. Secara automatik itulah advertisement ataupun kita punya cara kita beri pengiklanan, cara kita wujudkan kepercayaan, cara kita bertolak ansur, banyak sebenarnya. Sebab itu bila kita antara keberkatan perniagaan, kita akan mengambil kira keuntungan yang kompetitif. Yang tidak membebankan mereka. Dan sama juga boleh menjadikan kita boleh bergerak lagi. Bukan kita nak maksimum keuntungan. Sedangkan benda ni kita ada niat nak beri kebaikan pada orang. Allahuakbar. Ramai pula tanya nak minta diskaun beli Batu Saudak dengan saya. Kena beri Ustaz, kena beri 10 orang pertama. Allah Akbar. Ustaz, banyak benda saya nak tanya lagi ni Ustaz. Tapi Allah, masa kita dah suntuk Ustaz. Bahkan nampak gaya boleh tak Ustaz kalau kita buat episod sambungan sikit lagi Ustaz. Kita buat episod kedua, pahala dalam berniaga. Bahkan ada juga orang cadang Ustaz tajuk dosa dalam berniaga. Tu kita kena sambung lagi nanti. Menarik juga. Dosa dalam berniaga. Dosa dalam berniaga. Tapi gini Ustaz, boleh tak kalau minggu depan kita sambung satu episod lagi tajuk ni, boleh Ustaz? Pahala dalam berniaga. Sebab saya ingat, antara untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian,
antara yang saya pegang sangat, Ustaz Mat Isa sendiri pernah nasihat saya ingat Ustaz sebut, bila kita berniaga ni, kita dapat customer, kita dapat ukhuwah baru Ustaz sebut. Kita dapat sahabat baru, kita tidak melihat mata-mata dia beli barang aku. Tetapi kita letak, ini sahabat aku kena jujur dengan dia, aku kena beri manfaat pada dia. Mungkin Ustaz, untuk petani dulu, kita pun masa sekejap je berjalan, Ustaz buat kesimpulan sikit untuk petani. Jadi kita sambung minggu hadapan, duha insya-Allah untuk apa benda ni, untuk episod kedua. Ustaz bagi kesimpulan dulu untuk petani Ustaz. Saya nak ambil kata-kata seorang ulama namanya Ayub As-Sakhtiani atau As-Sakhtiani, ketika mana dinasihati oleh gurunya iaitu Abu Kulabah ataupun Abu Kilabah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in yang masyhur, bila beliau mengatakan ilzamis suq fa innal ghina minal afiyah, fa innal ghina minal afiyah, hendaklah kamu melazimi pasar, jadi hendaklah kamu berniaga kerana perniagaan itu menjaga maruah agama kamu. Maksudnya supaya kamu tidak meminta-minta. Betapa penting kita beri kesedaran kepada umat Islam supaya kita telah diajar keyakinan pemberi rezeki itu Allah. Dan Allah Ta'ala telah tunjuk jalan pada kita. Sila berniaga. Sila berusaha. Dan dengan cara berniaga tadi, kita akan jaga maruah agama kita, maruah diri kita. Oleh sebab itulah bila kita berniaga, sebenarnya kita sedang menjaga air muka kita supaya kita tidak meminta-minta dengan manusia. Walau kecil perniagaan kita, ia diberkati. Bukan barangkali kita yang memulakan kecil, anak dan zuriat keturunan kita akan melihatnya dengan cara yang lebih baik. Kata umat Islam, perlu membina kembali karakter peniaga yang jujur, yang hebat. Sebab hari ini dunia dikuasai oleh para peniaga. Bukan dikuasai oleh ahli politik. Bukan dikuasai oleh sekian, dikuasai oleh golongan peniaga. Maka bila kita berjaya mewujudkan peniaga-peniaga yang mereka ini berilmu ulama, mereka ini beribadat seperti ahli zuhud, mereka ini orang yang kita katakan faham agama dan faham bagaimana menguruskan dunia. Sehingga Imam Ibn Khaldun menyebut tentang bagaimana syarat-syarat bagi seorang peniaga yang berjaya, dan kitab Muqaddimah Ibn Khaldun untuk menunjukkan betapa kita hari ini perlu melihat kembali dengan struktur zaman moden ini, bagaimana mereka menjajah manusia dengan ekonomi, dengan perniagaan. Maka kita akan membentengi kepahaman, membentengi penjajahan ini dengan ilmu tentang perniagaan dan kesungguhan dan perniagaan yang betul, sehingga kita dapat melakukan satu perubahan landscape perniagaan pada dunia sekarang dan dunia umat Islam. Wallahu a'lam. Allah Rabbi, terima kasih banyak Ustaz. Rasa biasa kalau petang ngantuk, tapi rasa petang ni rasa segar. Rasa mungkin sebab kait dengan diri sendiri juga, saya pun duk berniaga juga secara kecil-kecilan ni, dan prinsip-prinsip yang Ustaz sebut tu kita nak cuba amalkan. Tapi Ustaz boleh Ustaz untuk minggu depan kita buat episod kedua? Boleh Ustaz? Boleh. InsyaAllah minggu hadapan kita akan buat episod kedua, tajuk pahala dalam berniaga. Dan dari segi masanya, minggu depan kita jadual macam biasalah Ustaz kan, sewaktu duha 9.30 hingga ke 10.30 minggu hadapan. Jadi saya ucap terima kasih pada Ustaz Mat Isa, terima kasih pada City Travel yang menganjurkan majlis kita petani. Jadi sekadar itu pertemuan kita. Saya minta izin Ustaz Mat Isa untuk settle sikit dengan sahabat-sahabat kita ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya keluarkan frame Ustaz dulu ni. Boleh. Okey. Ini nama penerima hadiah buku 20 checklist akhlak. Tolong PM ke page saya. Penerima buku Darwish Tahari, Muhammad Zaki, Muhammad Salihin, Rohimi Ismail, Sarah Zawiyah, Nia Aini, Nurul Syarmin Kaswadi, Zalina Abdullah Azmi, Syahnizam Abdul Rahman, Bapu Ido. Tolong PM ke page saya sekarang untuk kita hantar hadiah. PM apa? Nama, alamat, nombor telefon dan email kalau ada. Tolong PM ke page saya
Sorry lah, buku dia ni warna ambil ni. Warna hijau dia green screen belakang. Nak tuliskan. Ni lah. Ada hijau juga buku ni. 20 checklist akhlak. Kita akan postkan green screen sorry. Tukar green screen ni. Biar non. Okey. Jadi sahabat-sahabat, tolong yang terpilih 10 orang ni, insya-Allah esok saya teruskan post. Darwish Tahiri, Salihin, Rahimi Ismail, Sarah Zawiyah, Nia Aini, Nurul Syarmin Kaswadi, Zalina Abdullah Azmi, Syahnizam Abdul Rahman, Bapu Idu, Salihin, Zaki, tolong PM ke page saya untuk kami nama, alamat, nombor telefon untuk kami post buku 20 checklist akhlak. Kalau Allah dia Nur Mahoni tanya tak jual buku. Nak beli pun boleh, nak beli pun PM lah. Yang nak beli buku ni PM, tulis nak beli. InsyaAllah kita cuba praktik yang sama yang saya sebut tadi. Okey, jadi sekadar ini pertemuan kita pada petang ini. Buku ini dihadiahkan oleh pihak City Travel pada 10 orang pada petang ini. Saya nak cek sekarang sekejap. Yang dah PM, Shermin Kaswadi dah PM. Baru seorang PM. Tolong PM nama, alamat, nombor telefon untuk kita post buku ni. InsyaAllah minggu hadapan kita jumpa dengan tajuk yang sama pada minggu hadapan waktu duha. Sekadar ini pertemuan kita petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Azman bin Haji Zaman selaku pengurus operasi City Limo. Di sini saya mempersembahkan